Seorang pelancong yang dikenali sebagai Mr. Bing terjaga daripada tidurnya di sebuah bilik hotel 5 bintang di Bali. Dia terjaga dalam kira-kira pukul 6.43 pagi sebab dia terdengar ada bunyi macam seorang tengah merengek kesakitan, macam mengerang kesakitan. So of course bila dia terjaga tu dia sangat macam terkejut dan dia sangat curious. So dia perlahan-lahan atur langkah demi langkah ke depan area bilik hotel dia. Dia pergi dekat depan pintu and then dia tengok dekat peephole tu. Dia pandang kanan dan kiri untuk check if mungkin ada sesiapa yang perlukan bantuan ataupun dalam kesusahan ataupun tengah sakit dekat luar tu, dekat hallway hotel tu. Tapi bila dia check, malangnya tak ada siapa-siapa pun. And Mr. Bing claim bunyi tu seakan-akan orang tengah mengerang sakit dan ada seseorang tu dia macam tengah drag something on the floor, macam tengah heret sesuatu dekat atas lantai hallway tu. Seolah-olah macam quote and quote bunyi macam duffel bag. So Mr. Bing pun ambil keputusan untuk terus call staff hotel untuk laporkan pasal perkara ni sebab mungkin ada seseorang yang perlukan bantuan segera. So bila Mr. Bing buat call, staff hotel cakap okay, kita akan hantar someone untuk check. Tapi malangnya staff hotel terlambat 20 minit daripada panggilan telefon sebut dibuat dan ends up being very very horrible. 20 minit selepas panggilan dibuat oleh Mr. Bing, seorang staff hotel tersebut datang untuk check if ada siapa-siapa yang betul-betul perlukan pertolongan. So bila pintu lift terbuka, staff tu dia tengok dan dia dengar tak ada bunyi apa-apa yang pelik ataupun mencurigakan pun seperti yang diklaim oleh Mr. Bing. Tapi sebabkan dia dah sampai dekat level tu, so dia ambil keputusan untuk tetap check dan berjalan menuju ke arah bilik Mr. Bing, iaitu bilik yang bernombor 4228. Dan alangkah terkejutnya dia korang bila dia jumpa di atas lantai hallway tu terdapat seorang mayat seorang lelaki yang completely nude, tak berpakaian, yang penuh dengan kesan tikaman dekat badan dia. Dan badan dia dikatakan fully covered ataupun betul-betul penuh dengan darah. Dan di bahagian belakang mayat tersebut ada satu jejak darah, seolah-olah macam dia dah mengesot untuk selamatkan diri dia daripada bilik hotel yang dia duduki, cuba untuk mendapatkan bantuan tapi malangnya dia gagal. Dan seterusnya dia meninggal di hallway tersebut. So of course staff hotel tersebut sangat-sangat panik. Dan bila dia check, darah tersebut daripada bilik yang bernombor 4223. So memang tak jauh daripada bilik Mr. Bing. So clearly suara yang Mr. Bing dengar adalah daripada groaning daripada mangsa. Staff tersebut pun bergegas untuk dapatkan bantuan. Dan bila diorang check, sebenarnya dalam bilik tu terdapat seorang lagi mangsa perempuan yang telah meninggal dunia. Mangsa perempuan berada dalam sebuah bathtub di dalam toilet. Bathtub tu actually full dengan air dan dalam keadaan yang macam dia sangat tenang. Dan pada badan dia tak ada kesan tikaman pun. Hanya ada kesan jerutan di leher mangsa. So ini menunjukkan mangsa perempuan tak ditikam ataupun tak disederhakan menggunakan apa-apa yang tajam. Hanya dijerut dengan kain. Dalam sekelip mata, kes ni menjadi sangat besar. Pihak polis Indonesia terus tutup crime scene tersebut untuk melakukan investigation seterusnya. Dan beberapa hari selepas itu, ada satu klaim yang sangat pelik dibuat oleh polis Indonesia, iaitu mereka katakan pembunuhan ni tak terlibat mana-mana pihak ketiga pun. Maksudnya diorang klaim mangsa lelaki tu telah bunuh girlfriend dia dan kemudian bunuh diri dia sendiri. Bukan je dekat botol bir tu tak ada fingerprint mangsa tersebut, tapi ada kesan tikaman dekat bahagian belakang badan mangsa. So dia macam tak logik kan untuk kita ada botol yang pecah untuk kita tikam diri kita sendiri kat belakang. It's sangat-sangat tak logik dan orang kata absurd. So warga negara China dan of course netizen bukan sahaja daripada China dan Indonesia juga sangat marah dan rasa macam polis ambil jalan mudah
sebab nak tutup kes macam. Dan masa mayat tu dijumpai, dia berada dalam keadaan sangat teruk, penuh dengan kesan tikaman dan alat sulitnya juga telah dipotong. Dan bila diorang check, 2 hari sebelum kejadian, mangsa telah hantar text message kepada mak dia yang mengatakan, "They're trying to hurt me." Mereka cuba nak sakitkan saya. So, evidence yang ada ni clearly menunjukkan yang lelaki tu pada dalam keadaan terancam dan dia tak ada apa-apa niat yang jahat yang nak dibuat pada girlfriend dia, sebab dia dikenali sebagai seorang lelaki yang sangat penyayang. Kerana mereka berdua ni merupakan, boleh dikatakan macam insta famous di China. So, dia memang tak logik. Dan of course, bila mereka stay dekat hotel 5 bintang, this couple adalah sangat-sangat kaya, sangat-sangat berharta dalam community cryptocurrency. So, mereka ni sangat-sangat well known sebagai sepasang couple ataupun sepasang boyfriend and girlfriend yang sangat-sangat berjaya. Jadi, dengan bukti-bukti yang dah ada, dengan profil pasangan ni, netizen memang sangat marah dan tak puas hati bila polis Indonesia claim yang ini bukan satu pembunuhan. Tapi yang part yang peliknya juga, polis Indonesia dah bagi kenyataan yang diorang dah check CCTV tapi memang tak ada sesiapa pun yang dilihat keluar ataupun masuk ke dalam bilik hotel tu. So means memang tak ada seorang pun yang macam ada pecah masuk ke atau lalu lalang dekat depan bilik dia tu ke. So tak ada clue ataupun tak ada rakaman yang menunjukkan sesiapa masuk ataupun keluar daripada bilik hotel tersebut. Mangsa lelaki dikenali sebagai Lee Qingming yang berusia 25 tahun dan girlfriend dia dikenali sebagai Cheng Jianan yang berusia 22 tahun. Mereka menginap di 5-star hotel di Bali yang bernama Intercontinental Hotel. So, mereka tengah menginap dekat hotel ni and ini adalah hari yang ketiga diorang berada di Bali. So, dalam cerita ni, Min akan panggil Lee dan juga Jia. Kawan-kawan mereka berdua ni describe diorang berdua ni sebagai sepasang couple yang sangat ideal, macam couple goals. Macam bila tengok je diorang macam, oh, bestnya, macam pasangan yang kita idolakan. And sebabkan diorang ni sangat wealthy dalam cryptocurrency, ramai kenalan mereka bagi tahu mereka memang sangat romantic, loving couple dan macam seolah-olah tak ada masalah langsung. Lee dan Jia juga dikenali sebab rupa mereka yang sangat ideal dengan beauty standards. Jia merupakan seorang yang sangat cantik dan Lee juga merupakan seorang lelaki yang sangat handsome dan stylish. Mereka ni selalu dilihat menggunakan pakaian ataupun barangan yang berjenama, selalu naik kereta yang mewah dan mempunyai koleksi-koleksi jam yang mahal. So you guys get it. Mereka ni basically the 1% di China. So Lee juga merupakan seorang high school dropout yang membuatkan orang sangat kagum dengan dia sebab dia merupakan high school dropout dan still make it di usia 25 tahun, merupakan seorang jutawan muda. Jia pula didescribe oleh teman-teman ataupun kenalan dia sebagai seorang yang sangat lembut, sangat peramah dan juga sangat baik. Dia study broadcasting di university dan macam yang kawan-kawan dia cakap, dia memang seorang yang dipanggil macam ada temper yang baik, tak cepat marah dan mempunyai kelembutan bila bercakap dengan orang. Basically daripada luaran memang diorang nampak macam sepasang couple yang bahagia. Lee pun selalu pergi trip, bawa dia pergi trip dengan dia, and Malaysia is salah satu negara favourite diorang untuk pergi bercuti. Lee juga dikatakan selalu hadiahkan Jia dengan barangan-barangan yang berjenama, barangan mewah. Dan kawan-kawan diorang ni cakap yang diorang macam tak pernah rasa jealous tapi sentiasa bangga dengan pencapaian Lee dan Jia sebab walaupun mereka tak datang daripada keluarga yang berada tapi mereka berjaya di usia yang sangat-sangat muda. Dan mereka juga claim yang Lee dan Jia ni bukan couple yang suka menunjuk kekayaan semata-mata. Mereka juga sangat penyayang dan respect ataupun hormat mereka yang berada di sekeliling diorang ni. Maksudnya diorang value bukan saja duit tapi juga kasih sayang, keluarga dan kawan. Walaupun Lee seorang yang sangat kaya tapi dia sangat setia dan cintakan Jia. Sebelum mereka pergi trip
dekat Bali ni dia dah bagi tahu dengan family, dengan kawan-kawan dia yang dia akan kahwin dengan Jia. Dan untuk membuktikan betapa seriusnya Lee ni dengan Jia, dia dah tukar dia punya alamat residence permanent. Sebab di China, setiap orang ada permanent residence di sesebuah negeri ataupun di sesebuah area tu. Registration ni bermaksud kalau kita registered dekat tempat tu saja, kita boleh beli rumah ataupun hartanah dekat area tu. Means kalau kita dah registered dekat situ, situlah yang kita boleh beli. Kita tak boleh beli kat tempat lain. Boleh, tapi mungkin akan ada proses yang sangat leceh. Okay, so untuk Lee tukar permanent residence dia ataupun household registration dia ke area yang tempat Jia, kampung Jia. So dia menunjukkan betapa seriusnya Lee ni dengan hubungan diorang. Trip ke Bali ni juga merupakan supposedly hadiah daripada Lee kepada Jia sempena graduasi Jia yang akan berlangsung, which is degree in broadcasting. Tapi malangnya mereka tak sempat pun nak hadir ke graduasi Jia sebab apa yang dah berlaku lah. Mayat mereka dijumpai pada 1 Mei 2023 dan 5 hari kemudian pada 6 hari bulan 5 2023, sebuah kenyataan dibuat oleh Bali Chinese Consulate yang mengatakan, quote and quote, lebih kurang macam ni ya, pendekkan sikit, kami Bali Chinese Consulate sedang bekerjasama dengan pihak Polis Indonesia dalam usaha mencari dan investigate kes pembunuhan yang berlaku di sebuah hotel 5 bintang di Bali. Dan kami juga telah memanggil keluarga kepada mangsa-mangsa untuk datang ke Bali untuk uruskan perkara selanjutnya. So basically, kenyataan ni lebih kurang macam tu lah ya, macam tak ada bagi apa-apa jawapan yang jelas. Hanya bagi kata-kata yang umum macam, kita orang akan check. Dan kita dah panggil family dia untuk datang tengok mayat mangsa. Macam tu je. So, ramai yang sangat-sangat tak puas hati dengan kenyataan yang telah diberikan oleh Bali Chinese Consulate. Lepas kenyataan tersebut dibuat, netizen Cina berasakan macam sangat terkejut sebab 2 warga negara Cina mati di sebuah resort luxury 5 bintang di Bali, hotspot untuk turis, dibunuh. So macam memang sangat-sangat chaos berita, making headline lah di negara China pada waktu tu. And ada beberapa gambar yang leak daripada crime scene tersebut. So, gambar crime scene pun dah tersebar. Dan dalam bilik hotel tu dia ada satu ruang tamu tau. Okay, ruang tamu tu dikatakan dalam keadaan sebahagian dalam keadaan yang sangat bersepah, macam dah kena geledah. Tapi bahagian yang separuh lagi tu dalam keadaan yang kemas, macam biasa. Dan dekat bahagian yang bersepah tu dikatakan ada serpihan-serpihan kaca, ada botol kaca yang dah pecah. Dan juga dekat bahagian dinding ada kesan percikan darah yang sangat-sangat banyak. Apa yang membuatkan kes ni lagi pelik kan? Walaupun ada bahagian yang nampak macam dah digeledah, tapi tak ada apa-apa pun yang dicuri. Dan ini akan jadi sangat penting tau, korang kena ingat point ni. So dia bukan macam orang masuk untuk curi barang-barang, macam dah geledah-geledah kan, lepas tu aku dah dapat jam dia, aku dah dapat duit dia, aku curi wallet dia. Tak, bukan macam tu. So tak ada apa-apa pun yang dicuri. So dalam bilik tersebut penuh dengan kesan darah dekat atas lantai. Dan Jia yang terdapat dekat dalam bathtub tu dijerut dengan baju pijama dia, dengan baju tidur dia, dengan sangat kuat dekat leher, yang dikatakan merupakan punca kematiannya. So dia kena jerut dengan menggunakan baju tidur dia. And that's all. Itu saja clue yang kita ada untuk crime scene. Dan juga blood trail yang dekat luar bilik yang menunjukkan ada kesan macam mengesut, macam Lee cuba untuk mengesut untuk selamatkan diri dia keluar daripada bilik hotel tersebut untuk minta bantuan. I juga nak tambah yang walaupun Jia ditemui dalam keadaan yang tak ada kesan luka yang dalam, hanya ada jerutan dengan menggunakan pijama, baju tidur dia, tapi dekat badan Jia, di pergelangan tangan kanan, di bahagian kepala belah kanan,
dan juga di bahagian kakinya terdapat kesan lebam. So Jia ni dikatakan telah dipukul menggunakan objek yang tumpul dekat bahagian-bahagian ni. Okay, yang I cakap tadi, kanan kepala dan pergelangan tangan dekat area sini dan juga dekat bahagian lutut dia. Autopsi memungkinkan yang mungkin Jia tengah mandi. Sewaktu Jia tengah mandi, ada seorang ataupun beberapa orang yang telah masuk ke dalam bilik air dan pukul Jia dengan alat yang tumpul. Kemudian jerut dia menggunakan pakaian tidur dia yang berada dekat bawah lantai tandas tersebut, yang akhirnya menjadikan sebab ataupun punca kematian Jia. So ni adalah klaim autopsi yang pertama. Tapi kemudian ada satu lagi autopsi dijalankan dan kenyataannya sedikit berubah. Dia bukan mati sebab dijerut, tapi dia telah macam bergelut dengan seseorang ataupun beberapa orang masa dia sedang mandi dalam bathtub tersebut, dan kepala dia telah masuk ke dalam air tu, telah masuk ke dalam bathtub tu, dan dia mati kerana lemas. Untuk autopsi Lee pula, dia ditemukan dalam keadaan badannya mempunyai 20 kesan tikaman, dan tikaman yang paling dalam merupakan 5 inci, sangat dalam, dan terdapat tikaman pada leher, badan, kaki dan juga di bahagian belakang, di belakang badannya. Korang kena ingat tahu, sebab ini adalah one of the important parts, okay? Ada dijumpai tikaman di bahagian belakang badan Lee. Autopsi juga menunjukkan kesan tikaman pada badan Lee ada banyak yang bukan, dia tak dalam. Kesan tikaman daripada sebuah botol bir yang dah dipecahkan, lepas tu ditikam. Dan punca kematian Lee dikatakan adalah sebab kehilangan darah yang terlalu banyak. So basically dia adalah kematian yang sangat perlahan dan sangat-sangat menyakitkan. Dia dikatakan mati dalam keadaan yang sangat-sangat ngeri dan slow painful death. 2 minggu selepas pembunuhan tersebut berlaku, pihak berkuasa Indonesia telah mengadakan satu press conference ataupun sidang media. Dan of course netizens daripada China dan Indonesia sangat tak sabar sebab nak tahu mungkin ada petunjuk seterusnya yang akan diberitahu oleh pihak berkuasa, ataupun mungkin kita akan dapat clue, ataupun mungkin penjenayah dah ditangkap. So basically semua orang dah sangat-sangat tak sabar. Dan pada sidang media tersebut, pihak berkuasa menyatakan bahawa tiada suspek di dalam kes ini dan mereka akan tutup kes ni. Means basically dia akan klasifikasikan sebagai kes yang macam orang kata cold case, because tak ada suspek yang dijumpai, dan mereka conclude bahawa Lee telah membunuh Jia kemudian membunuh dirinya sendiri. Which of course claim ni kemudian menjadi ataupun menimbulkan kemarahan yang sangat besar kepada bukan sahaja warga negara China tapi juga kepada warga negara Indonesia, sebab dia macam seolah-olah kes ni ditutup secara tiba-tiba dan tanpa ada justice untuk mangsa yang telah obviously dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Pihak berkuasa claim yang diorang menyimpulkan bahawa tiada pihak ketiga yang melakukan pembunuhan ni. Antara sebabnya adalah sebab dalam rakaman CCTV tak dijumpai ataupun tak ada sesiapa pun yang terlihat masuk ataupun keluar daripada bilik hotel Lee dan Jia. So mereka simpulkan memang tak ada mana-mana pihak ketiga yang dah menceroboh masuk dan kemudian membunuh mangsa, kedua-dua mangsa. Rakaman CCTV menunjukkan pada 30 April jam 8 malam, Jia dikatakan masuk ke dalam hotel Intercontinental berseorangan diri untuk check-in. So Jia datang seorang-seorang tanpa ada Lee masa tu. Dan dikatakan 5 jam kemudian baru Lee sampai di lobi hotel dan Jia turun untuk berjumpa dengan Lee, dan kemudian diorang naik lift sama-sama dan mereka dilihat masuk ke dalam bilik 4223 pada dalam lebih kurang almost over pukul 12 pagi.
Ni adalah kali terakhir Jia dilihat berada di luar kawasan hotel. So basically bila dah masuk, Jia dah tak keluar. Tapi Lee dalam rakaman CCTV ada menunjukkan Lee ada keluar pada jam 12.50 pagi. Tapi dia keluar macam tak lama, macam sekejap je. And then dia masuk semula ke dalam bilik hotel tersebut. And then dalam lebih kurang pukul 1.20 pagi, Lee telah order room service. Tak lama kemudian, seorang staf hotel pun naik ke bilik Lee dan Jia untuk menghantar makanan yang dah diorder oleh Lee tadi. Dan selepas makanan dihantar, rakaman CCTV menunjukkan memang tak ada sesiapa pun yang dah keluar ataupun masuk daripada bilik tersebut. Until pukul 6.23 pagi, pintu bilik Lee terbuka dan kemudian kelihatan sepasang tangan yang penuh dengan darah keluar daripada pintu bilik hotel tersebut, dan kemudian nampak Lee sedang merangkak keluar dengan badannya yang penuh dengan kesan tikaman dan darah yang sangat-sangat banyak. Dan dikatakan Lee telah merangkak selama 23 minit korang. 23 minit Lee merangkak dalam keadaan yang penuh darah, kesakitan, tanpa berbaju, cuba untuk meminta pertolongan. Dan pada jam 6.55 pagi, Lee dalam keadaan yang lemah akhirnya mati. Ingat tak masa awal-awal tadi Min ada bagi tahu Mr. Bing yang merupakan seorang pelancong yang sedang menginap dekat bilik nombor 4228 dan buat panggilan telefon dekat reception hotel pada pukul 6.43 pagi. So basically masa panggilan telefon tu dibuat, Lee tengah berada dekat luar kawasan hallway tu, okay, mengerang kesakitan dalam keadaan yang berlumuran dengan darah untuk meminta pertolongan. Tapi disebabkan staf hotel lambat untuk datang beri bantuan, akhirnya Lee tewas. So this is part yang ramai orang macam geram. Kenapa macam you as staff ataupun pekerja di 5-star hotel tak menitik beratkan bila ada orang komplain bahawa ada orang tengah kesakitan? Kenapa mengambil masa yang terlalu lama? So this is one of the benda yang macam netizen tak puas hati, sebab geram kan, 20 minit sangat lama. Dan mungkin kalau mereka datang lebih awal, ada chance untuk Lee diselamatkan dan kes ni pun mungkin boleh settle, sebab Lee mungkin dah boleh cerita apa yang berlaku. Tapi itulah sebabkan dah terlewat, akhirnya it ends up like this. Pihak berkuasa membuat konklusi bahawa Lee dan Jia pada malam sebelumnya sedang menginap di sebuah hotel yang lain, tapi mereka bergaduh yang sangat besar yang membuatkan Jia check-in di Hotel Intercontinental secara berseorangan tanpa Lee. Dan kemudiannya Lee datang dan mereka berbaik. Dan di dalam hotel, Lee dan Jia macam bergaduh lagi sekali dengan sangat besar sehingga menyebabkan Lee membunuh Jia dengan cara menjerat Jia di leher menggunakan baju tidur Jia dan kemudian membunuh dirinya sendiri dengan melakukan macam stab, dengan tikam diri sendiri menggunakan botol bir yang dah pecah. So diorang claim selepas Lee dah bunuh Jia, dia bunuh diri sendiri menggunakan sebuah botol bir yang dah pecah. Okay, yang ini adalah part yang banyak netizen rasa sangat pelik, and even Min sendiri rasa macam tak logik, macam pelik. Sebab nanti kita akan cerita kenapa kita rasa pelik, okay? Tapi itu adalah claim daripada pihak berkuasa Bali. Dan korang, the best part lagi adalah kenapa netizen sangat-sangat marah dengan kenyataan pihak berkuasa adalah sebab ya betul, memang rakaman CCTV tak menunjukkan ada sesiapa yang masuk ataupun keluar daripada bilik tersebut melainkan Lee dan Jia. Dan pihak berkuasa telah macam sorok satu info ataupun satu benda yang penting sekali, which is bilik diorang ni terletak di tingkat 2. Okay, di tingkat 2 dan terdapat satu balkoni
terdapat satu balkoni di dalam bilik hotel tersebut, dan di kawasan belakang garden tu, dia ada balkoni dan ada garden, dan di bahagian situ tak ada CCTV. So bila I sampai dekat part ni, I tak faham macam mana diorang boleh sorok satu info ataupun satu aspek daripada tempat kejadian yang sangat penting. So selama ni dia kata, kita memang nampak tak ada siapa yang masuk, CCTV menunjukkan, tapi rupanya there is a way in. Sebab kalau logik kan, dia tingkat 2. So walaupun dia bukan ground floor, tapi tingkat 2 macam I rasa masih possible untuk orang untuk masuk daripada balcony tu. And memang tak ada CCTV dekat kawasan tu. So memang sangat frustrating sebenarnya that they left this info out. Selepas pihak berkuasa membuat konklusi bahawa Lee yang dah bunuh Jia, ibu Lee tampil memberi keterangan dan mengatakan bahawa macam tak logik langsung anak lelaki dia tu dah buat benda macam tu, membunuh kekasih sendiri yang dia sangat sayang dan dia sangat cinta, dan diorang dah plan pun dah nak kahwin. So dia rasa benda sangat tak masuk akal. Dan kenyataannya bukan sahaja dibuat oleh ibu Lee saja, sebab yalah, of course sebagai seorang ibu, of course dia mungkin ada denial terhadap anak sendiri kan. Tapi even kawan-kawan terdekat, kawan-kawan rapat Lee juga buat claim yang tak masuk akal untuk someone macam Lee, someone yang sangat gentle dan sangat baik dengan Jia. Macam tak mungkin dia akan buat benda tu. Tak mungkin dia akan sampai to the extent nak bunuh Jia. And yang paling macam sedih lagi kan, ibu Jia sendiri tampil untuk beri keterangan yang mana dia sendiri pun yakin dan percaya bukan Lee yang membunuh anak dia. Sebab dia kenal Lee dah lama. Jia dengan Lee dah bercinta daripada tahun 2022 lagi, which means dah 3 tahun mereka bercinta. Dan Lee ni sangat jelas kasih dan sayang dia kepada Jia. Memang sangat jelas and tak boleh nak dinafikan lagi. So even mak kepada mangsa, which is Jia sendiri, pun menyangkal konklusi yang dah dibuat oleh pihak berkuasa. Ada juga netizen yang memberi pendapat. Korang ingat tak Min cakap ada beberapa gambar di tempat kejadian yang menunjukkan di kawasan tempat di mana mayat Jia ditemui ada sebotol wine dan juga satu gelas yang berisi wine di sebelah bathtub. So netizen membuat kesimpulan yang ataupun spekulasi yang kalau macam kita sedang bergaduh ataupun not in good terms dengan partner kita, untuk mandi dan macam sambil minum wine adalah kemungkinan yang mungkin macam tak kot, sangat rendah possibility untuk kita dah tengah marah dengan partner kita dan kita ambil keputusan untuk mandi dan macam tengah relax kan. So itu adalah antara spekulasi yang juga dibuat oleh para netizen yang mengatakan macam tak mungkin diorang tengah bergaduh masa tu. Dan the fact that Lee ditemui dalam keadaan yang sangat ngeri, sangat pelik, menimbulkan tanda tanya. Sebab kalau betul Lee nak bunuh diri, kenapa dia pilih untuk melakukan banyak tikaman pada diri dia sendiri, sebanyak 20 tikaman dengan menggunakan botol bir tu? Padahal boleh je, ada banyak cara yang boleh dia buat untuk bunuh diri dia. So yang ini pun mendatangkan tanda tanya yang sangat dalam di dalam minda ataupun perbualan para netizen. Sebab rasanya macam sangat tak logik untuk seseorang mengambil cara dengan seolah-olah macam nak dera diri dia sendiri untuk bunuh diri dia, padahal ada je banyak cara lain. Dan netizen juga bertanya, sebab untuk someone ada guts nak bunuh girlfriend ataupun teman wanita sendiri yang dia sayang, dia adalah seorang yang sangat egoistik dan narsistik. Orang yang egoistik dan narsistik je yang boleh membuat keputusan yang sangat-sangat tragik macam tu untuk bunuh someone yang they should love kan. Tapi
kalau betul Lee adalah seorang yang narsistik dan egoistik yang membunuh Jia, kenapa Lee dalam keadaan tanpa seurat benang sanggup keluar daripada bilik tersebut? Sebab typically orang yang narsistik ataupun egoistik ni, dia takkan ambil jalan macam tu untuk macam sort of malukan diri dia kan, dalam keadaan yang mengaibkan. So this point right here, I sangat setuju. Sebab ciri-ciri yang ditunjukkan oleh Lee walaupun dalam keadaan terakhir nyawa dia, tak menunjukkan dia ni seorang yang egoistik ataupun narsistik yang sanggup bunuh teman wanita dia sendiri. Next point ni adalah point yang paling buat I meremang sekali, sebab menimbulkan tanda tanya kepada netizen, yang mana kalau betul mungkin Lee dah, macam yang polis claim, Lee dah membunuh Jia, kemudian dah mencederakan diri dia. Untuk niat pertama dia adalah untuk bunuh diri, tapi Lee suddenly ubah fikiran dan tak nak dan macam nak minta bantuan daripada pihak hotel. Tapi para netizen tertanya, kenapa Lee mengambil keputusan untuk merangkak keluar daripada bilik hotel dan tidak just call je reception hotel daripada dalam bilik? Kenapa dia mesti ambil keputusan untuk merangkak keluar daripada hotel tersebut dalam keadaan yang macam tu? So seolah-olah macam di dalam bilik tu bukan hanya ada Lee dan Jia saja, dan mungkin ada pihak ketiga yang merupakan pembunuh yang telah membunuh Jia dan juga mencederakan Lee sampai akhirnya dia mati. Memang betul-betul point ni betul-betul bagi Min rasa sangat shiver all over my body tau. Macam terus goosebump bila I baca. Sebab logically kalau betul dia nak minta bantuan dan dalam bilik tu hanya ada dia dan Jia saja, dia boleh je terus ambil telefon dalam bilik tersebut untuk telefon pihak hotel, kan? So definitely a very valid point made by netizens. So netizen had actually come to conclusion mungkin memang Bali authority tak ada kehebatan ataupun tak ada daya macam pelik pula kan, tak ada macam teknologi untuk siasat secara terperinci dan lebih detail. Tapi bagi I macam that's not a valid reason, sebab literally ada dua mangsa yang telah dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Tapi netizen thought maybe they're not that advanced macam tu. So but here comes something macam yang sangat sinister. Pihak hotel juga telah diragui tau, sebab ramai yang tanya kenapa ambil masa sampai 20 minit untuk datang dan check komplain yang Mr. Bing dah buat. Masa Mr. Bing call tu 20 minit lepas tu baru dah datang. So this actually raise curiosity daripada banyak pihak. Dan korang, jawapan daripada pihak hotel bagi I macam tak masuk akal langsung. Pihak hotel kata during that morning, staff yang sepatutnya pergi check, dia actually tengah buat rondaan lah dekat sekeliling area hotel tu. Dan diorang actually ambil masa untuk ambil wheelchair. Diorang macam dapat je call tu, diorang buat their regular security check dulu, dan kemudian diorang ambil the time to actually ambil wheelchair sebab nak bawa naik ke atas ke level 2. Yang part ni I rasa macam pelik, sebab normal human response, kalau I dapat emergency call, my immediate response is I nak pergi check sekarang. Especially kalau you're talking about you are a staff at a 5-star hotel. And I rasa benda ni not just a 5-star hotel yang implement je. I think every hotel kalau dapat aduan mesti akan check at least like 3 minutes, macam 3 to 5 minutes. But 20 minutes is a bit too long. And the fact that staff dia pergi ambil wheelchair dulu, it to me sangat pelik. Macam kenapa you boleh buat andaian yang
orang yang yang dikomplain oleh Mr. Bing tu perlukan wheelchair. You faham tak? Macam sangat pelik. So inilah datangnya macam orang kata orang buat macam mana orang buat apa tu, orang panggil macam conclusion, mungkin another part of the story, ada cerita baru yang mungkin pihak hotel bersubahat dalam kes pembunuhan Lee dan Jia. Spekulasi mengatakan bahawa pihak staf hotel tersebut ada yang dah mengetahui tentang kejadian yang berlaku di dalam bilik Lee dan Jia. Dan seolah-olah macam dah plan. Mungkin dia ada plan dengan pihak ketiga daripada luar. Okey, datang untuk membunuh Lee dan Jia. Dan kemudian dia sengaja untuk melambat-lambatkan untuk datang bantu Lee. Okey, itu adalah spekulasi. Okey, spekulasi saja. So kita memang sampai ke hari ini memang tak tahu apa kesahihannya, sebab sampai ke hari ini kes masih lagi berjalan dan pihak polis masih lagi tak dapat apa-apa outcome ataupun apa-apa jawapan untuk kes pembunuhan Lee dan Jia, and which to me sangat menyedihkan. Dan actually ada banyak lagi spekulasi yang lain, tapi I choose not to share sebab some of it ada yang mengaibkan Lee dan juga Jia. So I choose to sampai di sini saja dulu. My first ever true crime podcast. Thank you guys so much for your time. Dah tengok sampai habis. I appreciate. And please just to as a remark kan, korang, cerita ni bukan untuk memburukkan mana-mana pihak, hanya untuk menceritakan kisah apa yang terjadi. Dan actually sampai sekarang pun memang the case is still ongoing and not settled yet. Or if let's say ada apa-apa update, for sure Min akan make another video for the update. And yeah, thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel sebab I akan post more true crime stories for you guys. And if let's say ada apa-apa you guys want me to perbaiki ke apa, just comment down below. And don't forget to click like. Okay, like this video. Okay, bye.